Salam guys, Muaz Malik di sini. Okay, so hari ni aku nak bercerita secara eksklusif berkenaan dengan pengalaman aku menggunakan Pixel 6 Pro ni sebagai daily driver aku nak dekat 3 bulan dah. And video ni pun bukannya video review typical yang aku selalu buat lah, yang mana aku cerita semua berkenaan dengan spek dia semua kan. Aku rasa macam by this time dah tak perlu kot kan untuk aku go for that route kan. Maksudnya tak payahlah aku nak cerita semua spek. Sebab phone ni pun dia bukannya baru lagi, dah lama dah launch kan. Kira quarter 4 tahun lepas. Jadi dah agak lama lah. And aku rasa by this time kalau korang tengok video ni pun korang tahu dah semua spesifikasi yang ada pada Pixel 6 Pro ni. Jadi dalam video ni aku just nak berkongsikan pendapat aku, benda yang aku suka, benda yang aku tak suka, dan yang paling penting aku nak menjawab lah persoalan yang macam korang tengok dekat tajuk tu. Aku nak bagi tahu terus terang kepada korang semua yang berniat untuk beli Pixel 6 Pro ni, kenapa korang kena consider terlebih dahulu. And aku boleh kata aku rasa kebanyakan orang akan membuat keputusan untuk tidak go for Pixel 6 Pro ni untuk kegunaan daily driver dia orang. Jadi untuk video ni aku memang akan terus cerita berkenaan dengan benda yang boleh jadi deal breaker lah untuk korang tidak go for Pixel 6 Pro ni. So macam kalau orang lain aku rasa dia orang akan letak benda ni dekat ujung-ujung video lah kan. Tapi aku tahu korang datang sini terus nak tahu apa jawapan dia. So aku akan terus bagi jawapan terus kepada korang semua. So Pixel 6 Pro ni aku boleh kata dia adalah merupakan sebuah smartphone flagship yang bagus lah daripada Google kan. Tapi ada satu benda lah yang akan membuatkan untuk Malaysia lah, untuk market Malaysia terutamanya, benda ni dia akan menjadi satu masalah untuk korang terutama kalau korang memang perlukan feature ni and korang tak ada smartphone kedua. So maksudnya korang memang pakai satu smartphone je. So benda ni mungkin akan jadi memang deal breaker utama lah untuk korang. Benda ni boleh kata masalah yang memang hangat diperkatakan lah kan. Kalau korang pergi ke grup Facebook Pixel Malaysia kan, kalau memang orang akan cerita benda ni. Kalau dekat grup iPhone memang memanjang masa korang akan nampak orang duk tanya pasal percentage iPhone kan. Tapi dekat grup Pixel Malaysia dia orang akan cerita pasal benda ni je kan. Tak habis-habis sampai ke sudah dia akan cerita pasal benda ni. So masalah dia kalau korang nak go for Pixel 6 Pro di Malaysia, benda yang perlu korang consider ialah Pixel 6 Pro ni dia tak ada VOLTE ataupun VoLTE. Ikutlah macam mana korang sebut kan. So by default sebenarnya kalau tengok pada spesifikasi Pixel 6 Pro ni, dia support sebenarnya VOLTE ni, VoLTE ni. Dia memang support. Cuma Google dia tak cover pada region yang dia orang tak masuk. So macam dekat Malaysia adalah region di mana Malaysia memang tak masuk secara official kan Pixel 6 Pro ni. So kalau korang nak beli Pixel 6 Pro ni pun korang kena beli secara import. Maksudnya ada kedai lain import masuk Malaysia dan korang beli. So sebab itulah dekat Malaysia kalau korang nak go for Pixel 6 Pro ni dia tak ada harga rasmi. So harga dia memang berubah-ubah ikut pada kedai tu. So ada yang jual 4,400 kan, ada jual aku tengok hari tu sampai RM5,000. Dia ikut pada kedai orang yang nak jual tu lah. So Pixel 6 Pro ni ataupun mana-mana Pixel sebelum ni dia memang tak official masuk ke region Malaysia ni. Dan disebabkan itu dia punya fungsi VOLTE tu dia memang lock lah kan, korang tak boleh nak pakai. Walaupun korang punya SIM card tu dia support VOLTE tapi korang tak boleh nak gunakan. So apa sebenarnya VOLTE ataupun VoLTE ni? So VOLTE ni dia kalau secara ringkas lah aku explain secara ringkas, VOLTE ni dia adalah voice over LTE. So kalau macam sebelum-sebelum ni bila korang nak call orang kan, bila korang call dia akan menggunakan line 3G ataupun 2G. So bila gunakan line 3G dan 2G ni dia ada masalah lah kan, sebab dia GSM semua. So let's say kalau dia ada beberapa kekurangan dia lah. Antara kekurangan dia adalah kalau korang nak call orang, korang tak boleh nak jawab call and then menggunakan internet dekat phone korang dalam masa yang sama. And then kemudian dia punya quality audio pun bila korang jawab call tu dia punya quality audio dia tu tak berapa nak best lah. Jadi penggunaan VOLTE ni memang dah lama dah sebenarnya kan. Aku rasa daripada tahun 2014, 2015, 2016 macam tu lah kan. Memang dah lama dah gunakan. And kebanyakan smartphone dekat Malaysia yang masuk secara official kan, memang tak kisahlah Xiaomi ke Redmi, Oppo tu semua memang dia orang support VOLTE. So mungkin benda ni korang tak perasan lah kan, tapi sebenarnya ada fungsi tu. So kalau smartphone tu dia support VOLTE kan, korang boleh menggunakan voice over jawab bila call orang tu, dia menggunakan data internet lah. So dia akan menggunakan line 4G lah kan. So korang boleh jawab call and then kalau rasa macam nak main game kan, gunakan data sambil nak bergayut dengan awek korang, memang boleh, tak ada masalah. Dan banyak juga kebaikan menggunakan VoLTE ni. Antaranya connection dia memang cepat
cepat kan. Kalau korang gunakan 2G atau 3G, dia akan ambil masa dalam 6 saat untuk connectkan call tu. Tapi dengan VoLTE, dia cepat lah. Dia ambil masa dalam 1-2 saat je terus dapat call orang tu. Ada kemudian yang kedua, dia punya voice over dia tu pun memang HD quality. So dia punya sound akan lebih clear, lebih sedap lah untuk didengar. Ada kemudian yang ketiga, dia punya connection akan lebih kuat lah kan. So macam dekat Pixel 6 Pro ni, dia kelemahan dia tak boleh lah kan gunakan VoLTE tu. So kalau dulu kan, even sebenarnya Pixel sebelum ni pun memang tak support pun secara official VoLTE tu dekat Malaysia. Tapi sebelum ni, kalau tahun lepas, tak ada tahun lepas, sebelum ni, kita tak ada masalah benda tu. Pengguna Pixel memang takkan bising lah pasal benda ni, sebab kita masa tu masih lagi ada 3G. Tapi tahun ni lain cerita dia. Senario dekat Malaysia, line memang dah lain dah. Sebab boleh kata semua carrier memang dah tak support dah. Dia orang dah matikan dah line 3G tu. So yang tinggal hanyalah 2G. Jadi, bila kalau korang rasa macam korang gunakan Pixel 6 Pro ni ataupun mana-mana Pixel, bila ada call masuk, bila korang jawab call, dia punya experience waktu korang jawab call tu memang teruk lah, senang cerita, memang teruk lah. Lagi-lagi kalau korang berada dalam kenderaan korang dalam kereta, korang jawab call, memang dia akan putus-putus lah. Silap memang call tu akan terputus. Sebab line 2G tu memang tak kuat, dia memang tak strong and agak menyusahkan lah kan. Kalau ada call masuk, korang nak jawab, memang susah. Jadi, adakah penyelesaian untuk masalah VoLTE dekat Pixel 6 Pro ni ataupun mana-mana Pixel dekat Malaysia? Jawapan dia adalah ada. Jawapan dia ada dua lah kan yang aku nampak. Pertama adalah korang kena unlock bootloader Pixel 6 Pro ni, and then kemudian korang kena root, and then kemudian korang kena install modul Magis yang boleh enablekan VoLTE tu. After that, barulah korang boleh gunakan VoLTE dekat Malaysia. Sebab most SIM yang ada dekat Malaysia ni memang semuanya memang dah boleh gunakan VoLTE tu. Tapi aku personally, walaupun Pixel 6 Pro ni aku gunakan sebagai daily driver aku buat decision untuk tidak root aku punya Pixel 6 Pro ni, sebab aku rasa dia punya kelemahan tu lebih banyak daripada kelebihan lah. So in order untuk kalau aku just sekadar nak root untuk aktifkan VoLTE, aku kena fikir juga yang mana sekarang ni dengan Android 12 ni, kalau korang nak gunakan Magis, korang kena gunakan Magis yang terbaru lah. So aku baca dekat SDA developer punya thread di mana Magis Canary adalah yang paling stabil lah untuk Pixel 6 Pro pada Android 12 ni. Dan masalah kalau korang root Pixel 6 Pro ni adalah Magis sekarang dia dah tak ada dah fungsi Magis Hide. So ini bermakna kalau korang nak gunakan aplikasi-aplikasi, contohnya macam aplikasi bank kan, ataupun app-app yang dia takkan bagi korang guna app tu, kalau dia detect smartphone korang adalah root, memang masalah. Sebab modul untuk Magis Hide tu kan, untuk kita hide kita punya root access tu dah tak available dah. And aku baca juga dekat thread SDA developer, ramai juga yang komplain kalau diorang boleh hide kan pun memang still akan ada masalah, di mana aplikasi tu dia akan detect yang mana phone tu dia dah root menggunakan Magis. Even walaupun dia orang dah buat safety net tu, safety net memang semua okey, tak ada masalah, still aplikasi tu still boleh detect yang mana phone tu dia dah root walaupun korang dah hide ke apa benda semua, korang punya root access semua. So bagi aku, dengan segala masalah-masalah ni, memang agak tak berbaloi lah untuk aku root Pixel 6 Pro aku ni semata-mata untuk enablekan VoLTE tu. So mungkin ada certain orang yang tengok video ni, dia orang tak faham kan, apa benda yang aku cakap ni, apa benda root access, safety net, Magis, modul hide ni semua, apa benda aku cakap ni. So kalau aku nak explain dalam video ni juga pasal benda tu, dia memang akan jadi lagi complicated and video akan jadi lagi panjang. Dah lah video ni memang panjang. Siap-siap kalau aku cerita, dia akan jadi lagi sejam lebih kan, tak habis cerita. So aku rasa itu a topic for another day. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang boleh go ke XDA developer untuk Pixel 6 Pro ni dan korang bacalah thread-thread yang ada kat situ. Sebab dekat situ aku rasa korang akan dapat banyak informasi baru berkenaan dengan Pixel 6 Pro ni sebelum korang decide untuk beli. Okay, so itu adalah solution pertama kalau aku nak go, iaitu aku root aku punya Pixel 6 Pro, yang mana aku memang takkan buat. So solution yang kedua, yang ini aku rasa memang lebih praktikal lah untuk penggunaan seharian aku. Di mana aku buat decision, kalau aku nak call orang kan, kalau aku nak call siapa-siapa, aku takkan call menggunakan call dialer yang biasa tu lah. So kalau aku nak call orang, aku akan call menggunakan WhatsApp. Benda ni memang aku buat pun. Kalau siapa-siapa, even aku pesan aku punya family members kan, aku punya
punya isteri ke, aku punya mak kan, ayah aku, even kawan-kawan aku pun aku akan bagi tahu kan, macam Izami, Fast kan, aku memang akan bagi tahu kalau nak call aku, call gunakan WhatsApp. Jangan sesekali kan berani untuk call aku menggunakan dialer kan. Sebab memang aku yang akan aku bengang lah, sebab dia punya quality call memang sangat tidak memuaskan. Dan bagi aku benda ni pun aku rasa ni adalah solusi yang terbaik untuk aku lah kan. Sebab macam aku sendiri pun hari-hari pun aku bukan jenis yang selalu bergayut. Paling banyak pun kalau dapat call pun ada barang kan, call masuk, bang barang dah sampai, daripada JNT ke Shopee Express ke kan, dia orang call bagi tahu suruh turun bawah ambil barang. Itu je lah kan. Lain-lain memang tak ada call yang masuk. So bagi aku benda ni bukan satu deal breaker lah kan. So masalah ketiadaan VoLTE pada P6 Pro ni bukan masalah besar untuk aku. Tapi kalau korang ni adalah jenis yang memang selalu kena call orang, memang selalu call orang sana sini, and then korang nak gunakan phone, nak main game, lepas tu nak bergayut dengan awek korang gunakan call, benda ni memang akan jadi satu masalah untuk korang. Dan kalau benda ni sangat penting untuk korang, aku memang takkan galakkan untuk korang go for Pixel 6 Pro ni. So itulah dia reason kenapa aku rasa yang mana Pixel 6 Pro ni kalau korang nak beli, korang kena fikir banyak kali, and benda ni lah akan menjadi satu deal breaker untuk korang. Sebab kalau nak cerita benda-benda lain, kelemahan-kelemahan lain yang ada pada Pixel 6 Pro ni, bagi aku benda tu masih boleh dibawa bincang lah. Dia tak adalah macam terlampau ekstrim sangat yang sampai membuatkan aku rasa macam aku dah tak boleh nak guna dah Pixel 6 Pro ni. Okay, so kalau nak cerita kelemahan yang lain lah yang ada pada Pixel 6 Pro ni, mungkin korang berfikir yang mana Pixel 6 Pro ni dia ada dekat Malaysia dia ada masalah line kan, line LTE tak kuat semua kan. Untuk penggunaan aku lah, penggunaan seharian aku rasa memang benda tu dah bukan satu masalah untuk aku. Even daripada first day aku gunakan Pixel 6 Pro ni pun aku tak ada berdepan dengan masalah lain, tak ada tu. Sebab macam aku gunakan DG dekat Pixel 6 Pro aku ni, and untuk carrier DG ni memang tak ada isu masalah line lah. Line overall memang sentiasa LTE pun. Even hari tu aku pergi sampai ke Pahang dekat Kolmar tu pun still LTE juga. So tak ada masalah untuk aku lah. Cuma kalau nak cari yang betul-betul masalah lah, masalah kedua yang mungkin akan jadi deal breaker yang membuatkan aku rasa annoyed bila gunakan Pixel 6 Pro ni adalah waktu pengecasan dia yang memang agak lama. So macam Pixel 6 Pro ni kita tahu dia punya capacity bateri dia adalah 5000 mAh, dan let's say kalau korang nak charge kan daripada 0 hingga 100%, dia memang akan ambil masa hampir nak dekat 2 jam untuk full charge. Yes, memang korang dengar betul, memang 2 jam. Dia lagi nak dekat 2 jam. Dia lagi lama daripada iPhone 13 Pro. So kalau korang decide untuk charge kan Pixel 6 Pro ni kan, kalau daripada 0 hingga 50% tu dia memang tak lama lah, dia akan ambil masa dalam 30 minit. And dia kemudian daripada 50% hingga ke 75% dia akan ambil masa dalam 30 minit jugalah. So dalam masa 1 jam korang akan dapat 75% battery life lah. Tapi masalah dia kalau korang nak tunggu daripada 75 ke 100%, kat situlah dia akan ambil masa yang memang sangat lama, hampir nak dekat 1 jam 50 minit something lah, baru akan full charge. So benda ni memang agak annoying untuk aku bila aku nak cepat kan. Kadang-kadang tu aku nak cepat, nak keluar, aku nak charge cepat, and dia pun charge lambat. Memang sakit hati lah. Sebab most of the time macam Pixel 6 Pro ni dia ada fungsi untuk wireless charging and reverse wireless charging lah. Dan macam aku sendiri kat rumah memang aku akan gunakan aku punya wireless charger lah kalau aku nak charge. And kalau korang gunakan wireless charger untuk charge, memang dia akan ambil masa yang lebih lama lah. Tapi aku tak berapa kisah kan, sebab aku kat rumah. Dia jadi masalah bila aku nak keluar rumah kan, aku nak cepat kan, masa tu bateri tak berapa nak banyak, bila cucuk kena tunggu sikit lama lah kan. So dekat situ dia a bit annoying. So kalau nak cerita kan, kelemahan yang aku nampak dengan mata aku bila aku gunakan Pixel 6 Pro ni, kelemahan yang aku rasa macam kalau nak beli Pixel 6 Pro ni, kalau aku tahu dulu, inilah benda yang aku akan fikir-fikirkan. Itulah dia, dua benda tu. Satu adalah masalah dia tak ada VoLTE, dan yang kedua adalah masalah charging yang memang agak lama. Lain-lain bagi aku benda tu semua boleh bawa bincang lagi lah. Contohnya macam dia punya size. Size Pixel 6 Pro ni dia memang gedabak besar gila, nak mampus lah kan. Even tangan aku yang besar ni pun, bila aku gunakan Pixel 6 Pro ni, aku rasa macam tangan aku kecil. Tapi disebabkan dia punya design dia, yang mana dia punya curve dekat ujung-ujung ni pun jenis bulat lembut cantik kan. So bila aku pegang dekat tangan tu, tak adalah terasa annoying sangat. Dan kemudian bila dia punya size besar, of course lah, dia punya screen pun besar. Dan aku juga suka dia punya quality screen dia. Screen dia memang cantik. Cuma aku kurang berkenan satu benda je lah, yang mana screen dia ni dia macam dia ada curve lah dekat ujung tu. Tapi still aku boleh terima lagi, sebab dia punya curve dia tu betul-betul bila dah sampai hujung
bawah baru dia curve kan. So dia tak adalah mengganggu sangat aku punya view bila aku gunakan smartphone ni. Dan apa yang aku suka lagi, walaupun dia curve, sepanjang aku guna pun aku tak ada masalah ada accidental touch ke apa ke, benda tu memang tak ada lah. Cuma pada awal penggunaan aku dulu memang ada bugs yang banyak lah. Aku rasa korang pun tahulah, yang mana Pixel 6 Pro ni masa awal-awal dia keluar dulu, dia macam adalah sebuah smartphone yang half baked tau, yang macam smartphone yang tak siap tapi Google tetap nak lancar, tetap nak jual. So masa awal-awal dulu memang ada banyak gila bugs dekat Pixel 6 Pro ni. And antara dulu bugs yang ada dekat Pixel 6 Pro ni adalah macam kita tahu Pixel 6 Pro ni digunakan LTPO screen 120Hz. So maknanya screen dia ni dia akan refresh dia variable lah, dia akan mengikut pada kegunaan lah. So kalau macam korang scrolling ni dia akan jadi 120Hz lah. Tapi masalahnya macam dulu dia ada bugs di mana dia tak go pun 120Hz tu, dia akan dia turun lah, dia lock dekat 60Hz, and benda tu memang menyakitkan mata aku lah. So antara solution dia aku kena restart phone baru okey. Tapi lepas December update hari tu, aku memang langsung masa December update tu memang kira update yang paling major lah, yang mana untuk update tu Google dia fix nak dekat 100 bugs lah. And animation tu yang macam aku cakap tadi tu, dia punya frame rate tu adalah salah satu daripada bugs yang dia orang fix. So sejak daripada December aku memang dah tak ada dah masalah pasal berkenaan dengan dia punya screen ni lah. Dan kalau nak cerita pasal bugs ni, memang dulu masa aku mula-mula guna pun memang aku mula rasa macam aku rasa fed up lah. Aku ada sampai satu tahap di mana aku rasa macam aku nak jual Pixel 6 Pro ni. Aku tak lagat, aku tak boleh nak gunakan. Aku tak boleh terima yang mana sebuah smartphone yang aku beli pada harga 4,000 lebih tapi ada banyak gila masalah kan. Contohnya macam dia punya fingerprint scanner. Masa awal-awal dulu fingerprint scanner ni dah lah, satu dia tak baca cap jari aku, and kemudian dia hang. Lepas tu dia lambat baca cap jari aku, memang menyirap lah. Tapi sekarang masalah hang dah tak ada, dia punya baca pun sentiasa tepat. Cuma dia punya bacaan dia tu masih lagi sedikit lambat lah. Dia lebih kurang macam smartphone mid range lah. And aku rasa masalah lambat baca fingerprint ni memang tak boleh nak buat apa. Aku rasa ni adalah masalah hardware. Tapi aku still boleh terima lah kan, sebab dia masih lagi tepat untuk baca cap jari aku. So selesai lah kat situ. And kemudian dulu pun dia ada masalah animation kan, animation macam stuttering kan. Lepas tu app dekat background tak buka dengan lama padahal RAM besar nak mampus. And kemudian masalah app crash kan, bila buka kamera lag kan. Banyak gila lah dulu masalah. Tapi most of this masalah memang dah tak ada dah dekat Pixel 6 Pro ni. At least pada bulan Februari tahun 2022 ni lah. Aku tak tahulah kalau in future dia pergi hantar update baru, tiba masalah ni sampai balik. Yang itu lain cerita lah. Tapi untuk buat masa sekarang, Pixel 6 Pro ni overall memang okey. Even dia punya performance battery pun memang makin baik lah. Kalau macam dulu aku boleh dapat sehari dalam 4 jam screen on time je, tapi sekarang aku boleh dapat dalam 6 hingga 7 jam screen on time. So makin bagus lah. So aku tak tahulah kenapa Google buat benda macam ni. Aku tak tahu, aku just fikir baik lah. Aku just fikir mana okey, ni tahun pertama dia orang menggunakan chip Tensor dia orang sendiri. So ada banyak benda try and error yang dia orang kena buat lah dekat Pixel 6 Pro ataupun Pixel 6 kan. So aku tak tahu sejauh mana kesahihan aku punya anggapan ni. Tapi itulah yang aku fikir untuk sedapkan hati aku kan. All is well. Dan tu je lah kan. Aku rasa kalau nak cerita benda buruk berkenaan dengan Pixel 6 Pro. Oh okey, satu lagi benda yang aku perasan bila aku gunakan Pixel 6 Pro ni, ni kau dengar ni. Dengar? So bila korang, dia punya kamera modul kat belakang ni, bila korang goyang-goyang dia ada bunyi. Tu je lah kelemahan Pixel 6 Pro. Yang lain-lain aku rasa memang cun. Macam aku cakap tadi, screen dia memang lawa. In fact aku rasa Pixel 6 Pro ni, dia punya screen adalah lebih cantik kalau nak dibandingkan dengan iPhone 13 Pro. Sebab aku dah gunakan kedua-dua smartphone ni side by side, dekat mata aku nampak screen Pixel 6 Pro ni lagi cantik. Ada kemudian dia punya speaker memang sedap. Dia punya vibration bagi aku a bit harsh, tapi dia punya harsh tu masih lagi tactile. So no issue, tak ada masalah untuk aku. Dari segi battery life pun aku cakap tadi okey. And then kemudian of course lah, kalau nak cerita pasal kamera Pixel 6 Pro memang ini macam lah. So kalau korang follow aku dekat Instagram, korang boleh nampak aku memang selalu post gambar daripada Pixel 6 Pro. And overall aku memang proud lah. Gambar-gambar yang aku post tu aku rasa aku suka lah dengan hasil dia. Dan dekat sini juga aku patut cerita satu benda jugalah kan, berkenaan dengan kebolehan kamera Pixel 6
Pixel 6 Pro ni. So kalau macam sebelum ni, korang tahu yang mana aku gunakan iPhone 13 Pro kan, sebagai daily driver aku. Sebab antara reason kenapa aku gunakan iPhone 13 Pro, sebab dia memang stabil kan, memang tak ada masalah apa. Dan perkara paling utama kenapa aku go for iPhone 13 Pro, sebab yalah, kestabilan dia tu membawa kepada kekurangan masalah bila aku nak buat Instastory lah. So Instastory dekat iPhone, korang tahulah Instastory dekat iPhone memang ini macam lah kan. Memang so far aku rasa tak ada Android yang boleh lawan lah. Tak kisahlah korang buat Instastory ke, buat video TikTok ke, apa-apa video yang melalui aplikasi, memang tak ada lagi smartphone Android yang boleh lawan kualiti hasil yang boleh dihasilkan oleh iPhone kan. So sebab itulah aku gunakan iPhone 13 Pro tu sebagai daily driver aku. Tapi itu je lah, sampai situ je lah cerita dia kan. Sebab once bila aku dah dapat Pixel 6 Pro ni, yang mana aku boleh kata yang mana kualiti kan kamera Pixel 6 Pro ni untuk aplikasi, untuk video tu semua, macam Instastory tu semua, dia masih lagi tak sama hebat macam iPhone 13 Pro. Tapi bagi aku, it's way better lah daripada kebanyakan Android yang lain. So sama juga kalau korang follow aku punya Instagram, aku ada selalu juga kongsikan aku punya Instastory. And kebanyakan Instastory tu sejak daripada 2 bulan yang lepas, memang semua di upload menggunakan Pixel 6 Pro ni. Memang aku puas hati lah dia punya kualiti dia. Cuma kelemahan lah kalau korang gunakan Instastory direct daripada aplikasi untuk daripada Pixel 6 Pro ni, dia memang tak ada masalah dari segi kualiti video tu, tapi dia akan ada masalah dari segi penstabilan video lah. So kalau macam aku decide untuk buat Instastory yang mana aku bergerak kan, aku berjalan ke apa ke, yang ini aku takkan gunakan aplikasi Instastory tu, kamera daripada Instastory tu. Kat sini aku memang akan cheat sikit lah, yang mana aku akan go dekat kamera app dia, aku record video, and then kemudian baru aku upload ke Instastory. Sebab satu feature yang menarik tentang kamera Pixel 6 Pro ni, di mana kalau korang record video, once bila korang habis je record video tu, dia akan keluar option di mana korang boleh terus share ke Instastory korang. Korang boleh share dekat Instastory, korang boleh terus share dekat WhatsApp. So dia punya quality video tu dia akan lebih cantik lah. And aku pun tak berapa border pun untuk menggunakan fungsi ni. Aku sendiri pun aku dah terbiasa menggunakan fungsi ni, sebab dia just tambah 2 step je daripada step asal kalau kita record direct pada Instastory. So aku tak tahu by this time korang masih tengok lagi ke tak video ni. So aku tak kisah, aku just nak kongsikan pendapat aku, pengalaman aku menggunakan Pixel 6 Pro ni. Dan overall aku memang sangat berpuas hati. Terutama aku rasa kalau korang betul-betul adalah pengguna Pixel yang rasa macam nak upgrade kepada Pixel 6 Pro ni, benda yang korang akan pandang paling utama, of course lah, dia punya kamera dia lah kan. Kamera dia memang overall tak ada masalah. So dia ada kamera ultra wide, dia ada kamera utama kan, 50 megapiksel, yang kemudian dia ada kamera zoom, 4x zoom. And aku boleh kata kesemua kamera dia ni memang perform dengan sangat baik. Cuma kalau aku nak komen, aku tak berapa suka kamera ultra wide dia, yang mana kamera ultra wide dia tu tak adalah terlampau ultra wide sangat. So dia 0.7 kali je kan, 0.7 kan. Selalunya kalau smartphone lain dia letak 0.5. So dia akan jadi lebih wide lah. Tapi dekat Pixel 6 Pro ni, bila gunakan ultra wide tu dia tak terasa luas sangat kan. Dia rasa macam tak berbaloi gunakan ultra wide, lebih gunakan one time je. So tu je lah kalau nak komen. Yang lain-lain okey kan. Terutama kalau korang nak ambil gambar night shot Pixel 6 Pro memang memang terbaik lah. Memang cun lah. Yes, kalau korang tanya adakah Pixel 6 Pro ni pada bulan Februari 2022 ni masih lagi ada masalah HDR yang HDR kan. Maksudnya HDR dia berlebihan. Memang masih lagi berlebihan. Terutama kalau korang ambil gambar yang backlight kan. So bila backlight tu dia akan cuba terangkan bahagian shadow tu lah. Tapi still lah, benda ni pun tak bother untuk aku. Sebab aku pun jenis bila ambil gambar, aku takkan terus upload ke social media. Selalunya daripada bila aku ambil gambar, kalau aku nak gunakan gambar tu untuk post ke social media, aku akan bawa ke Lightroom dulu, aku akan edit, and then baru aku akan post dekat mana-mana social media yang aku nak post lah. So walaupun gambar Pixel 6 Pro ni dia punya HDR tu mungkin terlampau kuat, so mungkin bahagian shadow tu dia terangkan sangat. Bagi aku rasa aku suka dengan benda ni sebab aku akan dapat detail yang lebih. So di mana bila aku bawa ke Lightroom, aku boleh adjust lah. Kalau aku rasa dia punya shadow tu terlampau kuat, aku just kurangkan lah kan. Aku rendahkanlah shadow dekat masa aku edit gambar dekat Lightroom tu. And then kemudian bila aku puas hati dengan apa yang aku nak, aku post lah kan dekat Instagram aku ke, dekat Facebook ke, Twitter ke, mana-mana social media lah. So masalah HDR ni bagi aku bukan satu masalah yang big deal untuk aku. And overall aku memang sangat berpuas hati lah kan. Pixel 6 Pro ni kalau nak cerita pasal gambar memang cun. Even surprisingly, aku juga suka dengan quality video yang ada pada Pixel 6 Pro ni. Sebab tu lah aku tak ada masalah untuk tinggalkan iPhone 13 Pro. Sebab aku rasa untuk penggunaan seharian aku, Pixel 6 Pro ni dia
dia lengkapkan semua benda yang aku perlukan. So macam VOLTE tak ada. Aku tak kisah kan. Aku tak kisah sebab aku memang jangan pakai pun. Ada kemudian dia punya bateri charging dia slow kan. Pun still yang ini aku kisah lah, tapi tak berapa nak kisah sangat sebab aku sentiasa ada kat rumah. Ada kemudian yang lain-lain, skrin dia cantik, speaker sedap, vibration bagus, kamera tip top kan. Design pun kan, walaupun ramai orang kata design Pixel 6 Pro ni nampak pelik, aku memang berkenan gila dengan design dia. So design dia memang nampak cantik. Dia tak nampak sama macam kebanyakan smartphone yang kita nampak sekarang kan, very typical kan, kamera kat tepi belakang kan. Tapi tak, Pixel 6 Pro dia letak macam ni kan. Dia mengingatkan aku kepada Nexus 6P dulu kan, daripada Huawei. Memang kenangan lah. Dan last kali, benda yang aku paling suka bila gunakan Pixel 6 Pro ni adalah, of course lah, dia punya OS dia kan, Android 12 tu. So macam Android 12 pada Pixel 6 Pro ni, pada tahun ni aku nampak perubahan yang banyak dia orang buat adalah dari segi animasi lah. So macam animation dekat Pixel 6 Pro tu, dia memang akan start terus daripada lock screen kan. So bila korang tekan fingerprint masuk, dia macam animation keluar macam tu. Ada kemudian boleh kata semua animation lah. Animation pada Pixel 6 Pro tak kisahlah, picture e-picture ke apa ke, semua akan nampak lebih well refined lah kan, di penggunaan dia tu. Dan aku juga surprisingly, aku tak sangka yang aku suka menggunakan theme Material U tu, yang mana dia akan baca korang punya wallpaper and then dia akan sesuaikan theme phone tu dengan warna daripada wallpaper yang korang pakai. Surprisingly aku memang suka feature ni. So kalau macam dulu, feature ni kalau nak guna kan dekat Pixel device ke apa, benda ni kena root and then kena install custom ROM. Tapi sekarang benda tu memang dah built-in dekat Pixel 6 Pro ni. Memang syok lah bila aku guna, memang seronok. Dan pada Februari 2022 ni pun, macam aku cakap tadi, Android 12 pada Pixel 6 Pro ni memang dah well refined. Dia tak ada masalah bugs yang pelik-pelik. And untuk penggunaan seharian aku, memang aku tak ada masalah langsung. Dia memang bagi aku true flagship lah daripada Google lah. Tapi claim ni dia depends pada korang lah kan. Mungkin kalau korang rasa macam aku cakap tadi kan, masalah macam voltage, charging lama tu deal breaker, memang dia takkan jadi flagship phone yang sebenar lah untuk korang kan. Tapi untuk aku sendiri, aku suka. Aku suka menggunakan Pixel 6 Pro ni. Ada satu lagi mungkin sebab aku suka gunakan Pixel 6 Pro ni, dia rasa rareness tu lah kan. Memang rasa rare lah bila gunakan Pixel 6 Pro ni, sebab tak ramai dekat Malaysia yang menggunakan Pixel 6 Pro. So kalau macam dekat luar kan, macam even aku sendiri lah, bila kat luar aku nampak tiba-tiba ada macam brother kan, tiba-tiba ni Pixel ni kan. Sebab memang perangai aku kan, aku bila tengok keluar, aku tengok orang pakai phone apa. So kalau aku nampak detect orang tu pakai Pixel kan, aku macam ni memang manusia rare. Orang yang pakai Pixel dekat Malaysia ni untuk tahun 2022 ni, dia memang seorang yang cekal. Dia memang cekal. Sebab dia ada few masalah yang tak boleh nak diperbetulkan. Dan kalau diperbetulkan pun, root tu semua macam tak berbaloi lah untuk kegunaan seharian. So, tu je lah. Aku rasa tu je lah perkongsian aku berkenaan dengan Pixel 6 Pro ni. Mungkin ada few things yang aku terlepas kan. Ada few things yang aku memang tak sentuh langsung. Tapi itulah, macam aku cakap pada awal video tadi, video ni bukan video review. Aku rasa ni dah lebih kepada tech bebel lah sebenarnya. Just aku nak cerita pengalaman aku menggunakan Pixel 6 Pro ni sebagai daily driver aku. And overall, aku rasa aku akan terus menggunakan Pixel 6 Pro ni sebab aku memang enjoy dengan segala feature yang ditawarkan untuk kegunaan aku. So, tu je. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Apa pendapat korang tentang video ni kan? Kalau korang rasa, aku tak tahulah kalau korang ni adalah pengguna Pixel ataupun masih lagi belum gunakan Pixel, cuba komen dekat bawah kan, apa pendapat korang tentang smartphone ni dekat Malaysia. Sebab smartphone ni dia tak official kan. Lepas tu harga pun memang harga pun mahal kan. So komen dekat bawah, okay? Jadi kalau korang rasa video ni best macam biasalah kan, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.